Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Kita masih berada dalam program membaca Al-Quran langsung daripada ayat Al-Quran tersebut. Kali ini kita berada dalam juzuk yang kedua. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Dan kita berada dalam siri yang ke-8, juzuk yang kedua. Dan kita akan baca ayat 166 hingga 169. Sebelum kita memulakan pelajaran ini, saya mohon semua yang view, teruskan view. Dan yang belum subscribe, teruskan subscribe. Dan kemudian teruskan share dengan kawan-kawan yang lain. Dengan itu, kita mohon kepada Allah supaya kita dirahmati serta diberkati, iaitu usaha kita, saya mengajar, sahabat-sahabat dan teman yang belajar, dan juga mengajak kawan-kawan lain turut belajar bersama. InsyaAllah, dan kita mohon agar Allah melimpahkan kebijaksanaan ke atas kita, supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Ayat yang 166 bermula dengan kalimah idh. Sana tidak ada apa-apa hukum, lahirkan saja iaitu makhrajnya dan penuhi sifat-sifat huruf tersebut. Kemudian kita jumpa kalimah tabarra'a. Tabarra'a. Di sana juga tidak ada hukum apa-apa, cuma selepas hamzah baris di atas ini, kita dapati ada hukum idgham syamsi, iaitu kerana hamzah bertemu dengan alif lam syamsiah, iaitu huruf syamsiah, huruf lam yang bertasydid itu. Baik. Jadi kita baca bunyi dia apa? Al. Kemudian lam di atas bunyi la. Kemudian zi di sini ada satu hukum lagi mad asli, iaitu mad asli. Kemudian kita bertemu dengan huruf bunyi na di sini allazina. Jadi kalau kita membaca satu kalimah allazina sebab dia alif lam. Baik, bila kita sambung iztabarra'allazina, na pula diwasalkan dengan huruf ta yang mati ni, yang bertasydid di sini oleh hamzah wasal ini. Jadi nat bunyi ya. Allazina tubi'u. Tubi'u. Perhatikan, iaitu allazi nat tubi'u. Iaitu daripada kalimah iaitu iz. Kemudian kita jumpa kalimah mina. Baik. Mina ini iaitu tak ada hukum apa-apa, cuma selepas na itu ada hukum idgham samsi juga, iaitu huruf nun itu diidghamkan dengan huruf lam. Sebab huruf lam adalah huruf samsiah. Baik, alif lam samsiah, maka kita baca dia minal, iaitu masukkan huruf nun kepada huruf lam. Dan kemudian kita berjumpa dengan satu lagi allazina, tadi pun allazina tabi'u, ada asli kita dah tadi masukkan, dah jelaskan sama dengan sini, iaitu ada mad asli zi itu, kemudian sama juga iaitu dia berjumpa lagi dengan diwasalkan huruf nun yang pada di atas itu dengan huruf ta yang bertasydid. Jadi minal ladzina taba'u tadi natubi'u ni nattaba'u, iaitu diwasalkan huruf nun dengan huruf ta yang bertasydid. Kemudian ada di sana dibaca dengan panjang nattaba'u, mad asli di sana ada hukumnya. Kemudian kita jumpa wara'aul. Baik. Berarti kalimah yang sebenarnya ialah wara'awu. Baik. Di sini tidak ada apa-apa hukum, cuma baca ra dengan tebal pada di atas. Waw itu zahirkan mahraj masing-masing, dan kemudian di sini ada satu hukum, iaitu izhar kamari, di mana huruf waw itu bertemu dengan huruf alif lam kamariyah, di mana huruf kamariyah ialah huruf ain. Jadi bacanya wara'awul. Wul itu matikan dengan huruf lam di sini, kerana huruf lam itu mati. Wul azaba. Baik, perhatikan kenapa panjang baca za,
Sebab selepas huruf zal itu ada huruf alif. Jadi baca dengan mad asli. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya. Wa taqatta'at. Wa taqatta'at. Tidak ada apa-apa hukum di sana. Kita cuma melahirkan makhraj dan sifat huruf masing-masing. Wa, huruf B yang bulat. Ta, qaf, bertasydid dengan huruf ta di sana, qat'. Wa taqatta'at. At, ta itu hamas. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah bihimu. Baik. Bihimu pun tak ada juga apa-apa hukum, cuma mu itu bertemu dengan alif lam kamariyah. Maka kita gabungkan mim itu dengan huruf lam, iaitu baca dengan izhar. Mul. Bihimul asbab. Baik. Di sini ada penjelasan, iaitu tadi izhar kamari, mul. Kemudian hamzah ni digabung dengan sin yang mati, bunyi as, bunyi hamas dan safir. Kemudian saya baca bab. Ada bunyi ba. Itu. Ya. Masa kita mewakafkan huruf ini, kalimah ini, kita baca dengan ma'rif disukun. Tetapi oleh kerana huruf yang terakhir itu yang kita sukunkan, ialah huruf ba, huruf qalqalah. Maka kita baca dengan qalqalah kubra. Jadi, bihimul asbab. Jadi, baru betul bacaannya. Baik, kita baca. Oleh kerana kita dah habis satu ayat, kita baca terus. Tabarra allazina tubi'u minal lazina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Kalau kita tidak boleh baca terus, saya macam sahabat-sahabat dan teman-teman semua sedang belajar membaca, jadi kita tak payahlah panjang-panjang baca, kita boleh berhenti dekat sini. Kat tabi'u ke, wara'ul azab ke, kemudian baru kita sambung. Baik, kita berhenti dekat sini. Saya ajar bacaannya. Iz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab. Baik. Apabila kita wakaf qalqalah sana, iaitu huruf ba, huruf qalqalah, dia jadi sukun. Jadi kita baca macam ma'rif li sukun juga, macam di sini juga. Boleh kena panjang, kita berhenti kat sini. Kemudian baru kita sambung. Wa taqatta'at bihimul asbab. Pun ada qalqalah. Sebab akhirnya huruf ba, kalau kita berhenti, misalnya kata tak boleh, nafas kita tak cukup. Itu contoh. Baik. Jangan risau tentang saya tak boleh, nafas saya tak panjang. Memang belajar mula-mula memang nafas tak panjang. Saya sendiri pun nafas tak panjang sebab saya mengajar nak menyebut satu-satu. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ke-167. Tadi 66. Ni panjang sikit ayatnya. Baik, bermula dengan kalimah wa qala. Baik. Sana ada satu hukum mad asli, qa di sini, baca dua harakah. Sebab qaf ada alif. Ingat, huruf mad. Kemudian lam di sana bertemu dengan alif lam samsiah. Jadi kita idghamkan huruf lam kepada huruf lam samsiah itu. Alif lam samsiah jadi bunyinya wa qalal ladzina. Baik, perhatikan di sini zi dua harakah sebab sebelum ya baris bawah. Kemudian nun itu diwasalkan juga dengan huruf ta, jadi bunyi nat. Kemudian sama juga di sini, taba'u, nat taba'u. Ada lagi satu hukum iaitu mad asli, itu dibaca dua harakah. Kemudian lau di sana bertemu dengan kalimah lau yang dibaca dengan lin sebab sebelum waw baris atas. Kenapa lin? Itulah hukumnya, iaitu sebelum waw baris atas. Dan kalau kita tengok Quran, ada tanda mati waw itu atau ya itu, maknanya dia adalah sebagai huruf lin pada masa itu. Biasanya kalau huruf ya seperti di sini, dia tak jadi huruf lin sebab sebelumnya baris bawah, jadi mad asli. Kalau dia baris atas zal ini, dia pun juga jadi lin. Itu kena faham kenapa lin, kenapa tiba-tiba ya ni pula jadi mad asli. Kalau dia baris atas jadi lin. Itulah contohnya. Kemudian kita jumpa kalimah
anna. Baik. Perhatikan saya dengungkan bunyi an sebab nun bertasydid. Anna apa panjang wajib gunnah dua harakat. Jadi kemudian anna sambung lana. Baik, lana na dua harakat juga sebab lepas nun baris atas tu ada alif. Kemudian kita jumpa kalimah karwatan fa. Baik. Karwatan, pasal apa saya bunyi lain sangat bunyi tan itu patut bunyi dia baca tanwin atas tan tapi tak bunyi tan. Nak idgham taf pun tak. Jadi dia adalah ifa hakiki. Huruf tanwin, ta ni tanwin bertemu dengan huruf ifa. Maka baca dengan ifa karwatan fanatabarra'a. Sini perhatikan kalimah fanatabarra'a ini tidak ada apa-apa hukum di sana. Cuma perhatikan ba itu ditasydid dengan huruf ra. Bar bunyinya. Fanatabarra'a. Kemudian baru berjumpa kalimah minhum. Di sini ada dua hukum. Min itu dibaca dengan izhar, bunyi ada dia pergi kepada nun, makhraj nun, min tapi tidak berdengung. Sebabnya dia dibaca dengan izhar kerana huruf nun sukun ni bertemu dengan huruf ha, huruf halkum. Kemudian mim itu dah kita tahu hukum mim mati baca dengan izhar syafawi. Jadi minhum satu-satu. Kama ma panjang, ka pendek. Menunjukkan ma itu dibaca dengan ma asli. Sebab huruf mim pada sejahtah bertemu dengan alif. Kemudian kita jumpa lagi kalimah tabarra'u. Tabarra'u. Baik, u yang panjang. Yang lain semua cuma ba ditasydidkan dengan huruf ra, tapi hamzah depan baris depan ini dia bertemu dengan waw, baca dengan mat asli sebab dia panjang. Kemudian minna. Baik, sama panjangnya dua harakat. Min, kenapa ada dengung bunyi? Iaitu sebab dia wajib gunnah, nun tu bertasydid. Kemudian nun itu baris atas bertemu dengan alif, baca dengan mat asli. Kita boleh wakaf kat situ. Kalau kita baca, kita boleh wakaf kat situ. Baik, kita sambung lagi kalimah berikutnya. Nanti habis semua kita dah membaca satu-satu kalimah, menyemak satu-satu kalimah, baru kita baca. Kadzalika, kadzalika. Za di sana kenapa panjang za? Kadza. Kerana dia bertemu dengan alif yang kecil. Sebelum pada atas mat asli. Lika. Kemudian yurihimu. Ya, yu, ri, ra bertemu dengan ya di sini. Dia mat asli. Itu sebab yuri dua harakat dia lebih panjang daripada yu. Itu kemudian hi pun satu harakat. Kemudian mu di sana bertemu pula dengan nama Allah, iaitu Jalallah. Jalallah nak baca dengan nipis ke tebal, kita kena baca dengan tebal sebab sebelum nama Allah itu baris depan ataupun baris di atas pun kita kena baca dengan tebal. Bunyi tebal tu macam mana bunyinya? Mullah. Baik. Kalau nipis macam mana? Millah. Bunyinya kan beza, ada perbezaan. Baik. Tetapi lam itu tetap dibaca tebal dengan dua harakat. Yurihimullahu a'malahum. Baik. Perhatikan di sini, itu hamzah kita gabung dengan ain bunyi a'malahum. Baik, hum baca dengan satu hukum aja di sana, iaitu izhar syafawi. Selepas itu kita jumpa kalimah asarotin. Sarotin. Ra panjang pasal apa? Sebab selepas ra ada baris atas, dah baca dengan tebal. Ra baris di atas. Kemudian tin aja bunyi. Iaitu ta itu baris tanwin, baris dua di bawah. Iaitu tanwin. Kenapa bunyinya tin? Sebab dia bertemu dengan huruf halkum. Baca dengan izhar khalqi. Khalqi iaitu tin. Kemudian baru jumpa, baru sebut alaihim. Sini ada dua hukum. Satu, oleh kerana him ini, kita pun boleh wakaf kat sana. Lai itu sebelum ya baris atas. Maka kita baca dengan lin, ya tu. Dan him di sini mati dengan mim.
mim yang mati baca dengan izzah syafawi. Ada dua hukum lah, lin dengan izzah syafawi. Alaihim, baik. Jangan alai pergi kepada ya tu, tapi bukan sebut ya, alai sebab ya tu mati, ya, bunyikan betul-betul bunyi tu. Jadi alaihim. Dan kita jumpa kalimah berikutnya iaitu wa ma panjang sebab mim pada satan bertemu dengan alif mad asli. Kemudian hum bi kharijina. Perhatikan di sini iaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi kita baca dengan mim, hukum mim mati ataupun hukum mim sukun. Dia bertemu dengan ba, baca dengan ikhfa syafawi. Itu hukum dia. Perhatikan, mim sukun bertemu dengan ba. Dia bukan nun. Kalau nun dia ada huruf mim kecil. Baca dengan iklab itu lain. Tapi cara membacanya bunyinya sama. Cara dia. Bikharijina ni kalimah berikutnya bikharijina. Baik, kha panjang dua harakat, ji pun panjang dua harakat. Selepas kha baris atas ada alif, selepas jim baris bawah ada ya. Jadi baca dengan mat asli. Dua-dua saya tunjuk mat asli hukumnya. Ada nak panah sini, dua-dua. Jadi 1 2 1 2 1. Kemudian yang berikutnya, kalimah berikutnya mina. Baik, tetapi mi, kita zahirkan bunyi mi. Na di situ bertemu dengan alif lam samsiah, iaitu dan nun itu pula bertasydid. Kemudian kita wakaf kat sana. Sebelum ra itu nak sukunkan, dia selalu huruf yang kita, akhir bila kita wakaf, kita akan sukunkan dia. Jadi bunyi dia mad aridli sukun panjang, tetapi di sini nun mesti diidghamkan, iaitu dirunahkan, iaitu wajibul gunnah hukumnya. Yang ini nun ini kita idghamkan. Baik, macam mana bacanya? Minan nar. Jadi yang dengung ialah nun sini yang bertasydid. Baik, kita habis ayat yang ke-167, kita baca sama-sama. Kita boleh wakaf kat sini, ataupun kalau kita tak sempat, kita boleh wakaf di mana-mana yang kita napas kita nak habis. Kata minhum ke karrah ke, baik. Tetapi kena bila tempat yang kita wakaf, huruf yang akhir itu kita sukunkan dia. Tapi kalau kat kamar ni tak payah sukun, sebab dia memang alif itu tidak ada baris, iaitu dia mat asli. Jadi baca dengan mat asli aja. Baik. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Tadi saya berhenti dekat mana? Dekat sini. Izzah syafawi senang berhenti. Sebab dia memang tertutup bibir kita. Jadi minhum. Kalau kita, biasanya kalau kita berhenti, minhum sini kita sambung daripada sini. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Min jangan lupa, iaitu kena dengungkan dia, kena dia wajibul gunnah. Habis kita ayat 166 dan 167, kita ada lagi dua, 168 dan 169 di muka belakangnya. Baik, saya akan turunkan papan yang ini, kita sama-sama menyambung pembacaan kita. Yang ini tak ada tu. Saya cuba untuk habis satu ayat dalam muka yang pertama dan kemudian nyambung ayat yang baru dalam muka yang kedua, supaya kita tak ada hilang panduan kita tentang ayat yang mula-mula, kalimah yang mula-mula. Baik, kita terus dengan mula-mula kita jumpa kalimah apa? Ya ayyuha. Baik. Di sini panjang ya tu pasal ada ya tu bertemu dengan alif.
Selepas alif itu apa yang membuatkan dia ada tanda gelombang, iaitu dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maka hukumnya apa? Di sana ada saya tulis mad wajib muttasil, bacanya 4 atau 5 harakah. Karena itu saya baca panjang. Ya ayyuha. Ha di sini pula bertemu dengan alif lam syamsiah. Saya tulis idgham syamsi. Apa yang nak idghamkan? Ha kepada huruf nun. Nun pula bertasydid, baca dengan wajibul gunnah. Kemudian kita jumpa nun ini ada bertemu dengan alif baris di atas sebelumnya nun itu baca dengan mad asli. Ada berapa hukum? Iaitu daripada ha ni tadi. Satu idgham syamsi, satu wajib kita gunakan nun itu. Kemudian kita baca nun berikutnya dalam baris di atas na tu dengan panjang 2 harakah. Jadi kita baca 2 kalimah, tengok. Ya ayyuhan nasu kulu, berikutnya iaitu kalimah kulu. Baik, ku satu, lu bunyi panjang sebab selepas lam baris depan itu ada waw. Itu jadi huruf mad asli. Mimma kulu mimma. Apa panjang yang panjang? Dua-dua panjang. Satu mim dibaca dengan wajib gunnah sebab mim bertasydid. Kemudian ma pun kita baca panjang juga, sama panjang dengan dengung tadi, iaitu mad asli sebab selepas huruf mim baris atas jumpa alif. Kemudian kita jumpa kalimah fi. Fi pula dia tidak boleh baca begitu saja, dia kena baca dengan izah kamari sebab dia bertemu dengan alif lam qamariyah. Huruf hamzah adalah huruf qamariyah, maka kita baca dengan izah kamari, gabungkan fa ini dengan lam yang mati, bunyinya fil. Fil jangan panjang, jangan dengung. Jangan dengungkan dia. Fil izharkan dia. Iaitu kemudian hamzah bertemu dengan huruf ra yang mati, al. Kemudian dot di sana, di. Fil al di. Iaitu ingat mahras dot baris bawah sama, iaitu tepi lidah dibawa ke geraham atas. Kemudian halalan. Baik, ha satu, la halat. 2 harakah saya baca sebab selepas lam baris di atas ada huruf alif. Baca dengan mad asli. Kemudian lam di sana, lam alif dia ada tanwin. Tetapi dia bertemu dengan huruf ta, iaitu kalimah berikutnya. Maka kita baca dia dengan ifa hakiki. Iaitu sebab huruf ta itu adalah huruf ifa. Jadi halalan poi. Baik. Sebab dia bertasydid dengan ya, huruf ta ni. Tayyibau. Baik. Perhatikan hukum dalam kalimah tayyibau. Saya baca tu. Perhatikan, iaitu sini dia ta ni ditasydid dengan huruf ya, maka bunyinya tay macam lin. Iaitu kalau kita perhatikan ya tu dia ada 2 huruf apabila dia bertasydid, satu mati. Jadi sebab itu apabila yang mati tu sebelumnya baris atas ta itu bunyi lin, ya yang pertama. Ya yang kedua baru baris bawah yi. Kemudian ba itu tanwin, bertemu pula dengan waw. Jadi kita kena baca tanwin bertemu dengan huruf waw, apa baca? Dia idgham nakis, baca dengan idgham ma'al gunnah. Tayyibau wala. Baik, la yang panjang, wa satu. Sebab lam di situ bertemu dengan alif, maka baca dengan mad asli. Kemudian tattabi'u. Baik. Tak ada hukum selain daripada yang panjang 2 harakah itu, ya kerana selepas huruf ain baris depan berjumpa dengan huruf waw, huruf mad. Dia pasal apa dia jadi mad? Sebab dia sebelumnya baris depan. Wala tattabi'u khutuwati. Baik. Kho zahirkan bunyi makhraj ta baris depan, zahirkan makhraj ta. Kemudian bertemu dengan satu waw, bertemu dengan alif, baca dengan mad asli panjang. Khutuwati. Baik. Ta di sini pula tak boleh baca ti. Kena baca apa? Perhatikan apa selepas huruf ta. Huruf apa? Huruf alif lam syamsiah. Maka kita baca ta itu dengan idgham syamsi, dimasukkan huruf ta kepada huruf shin. Bunyinya tish, bunyi hamas. Tish,
syaitan. Baik, sini ada huruf jim, tanda jim ni kecil ni, iaitu menunjukkan kita boleh wakaf di sana. Saya tak tunjuk dengan anak panah, patut kita saya tunjuk dengan anak panah, jadi nampak jelas sikit. Jadi sini ada, boleh kita wakaf. Okey. Jadi kenapa saya baca to tu panjang, ya tu pendek je, syai, iaitu sebelum ya baris atas, baca dengan lin huruf ya tu. Syai ton. Sebelum nun yang kita sukunkan ini ada huruf mad di sana, mad asli dan hukum mad asli ada situ. Tetapi kita tidak akan baca mad asli sebab kita sukun, kita kena baca dengan mad arid li sukun. Kerana itu sebab hukum dia ada nama mad arid li sukun iaitu huruf nun yang kita matikan, sukunkan. Jadi itulah bunyinya. Kemudian kita jumpa kalimah innahu. Di sini ada berapa hukum? Ada dua. Satu, nun bertasydid, baca dengan wajib gunnah, 2 harakah. Kemudian kenapa tu panjang? Kerana iaitu ada hukum mad silah qasirah. Pasal apa jadi mad silah qasirah? Pasal dia ada waw kecil. Kenapa dibubuh waw kecil di sana? Kerana sebelum dan selepas huruf ha mahfuzah ada huruf yang berbaris, iaitu nun berbaris, lam berbaris. Kalau dia tak bubuh huruf waw pun kita kena baca mengikut hukumnya juga, iaitu panjang 2 harakah. Kalau tak tulis pun tak ada huruf waw ni. Kerana kita perhatikan ha mahfuzah sebelumnya berbaris hurufnya dan selepasnya juga huruf berbaris. Okey, itu sebab dibagikan mad silah qasirah 2 harakah. Kemudian lakum, la satu, kum pun satu sebab mim mati, iaitu iza syafawi. Adum mubin. Perhatikan adum. Baik, ini satu kalimah. Adum. Du ni pula di tasydid dengan huruf waw, baca 2 harakah. Sebab sebelum waw tu dia baris depan. Kemudian adum, kenapa dia bunyi berdengung? Iaitu dia dibaca dengan idgham ma'al gunnah kerana tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi bunyinya mubin. Baik, itu mad ridi sukun sebab nun kita sukunkan, sebelumnya ada mad asli sebelum huruf nun, itu ada hukum mad asli. Jadi kita terus pergi kepada hukum mad arid li sukun. 2, 4 atau 6 harakah bacanya. Baik, kita habis ayat yang ke-168. Kita sambung. Baca dulu. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Saya wakaf di sana, saya baca dia jadi mad iwad. Bila saya wakaf ni, perhati ingat hukum. Apabila dia tanwin, kita wakaf kat sana, ada huruf alif situ. Jadi kita baca dengan mad iwad, iaitu tayyiba. Ba tu 2 harakah saja. Sambung. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Baik. Di sini kita wakaf dengan ma'rid li sukun. Ingat. Tadi kita dah tahu hukumnya. Syaitan. Innahu lakum adum mubin. Itu habis kita dengan ayat yang ke-168. Kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat 169 dalam siri yang ke-8 ini. Innama, perhatikan ada 2 hukum di sana. Satu, nun bertasydid, baca dengan wajib gunnah 2 harakah. Dan ma, pasal apa ma tu dibaca 2 harakah panjang, iaitu sebab dia mim baris atas bertemu dengan alif. Ya murukum. Baik.
Saya baca ya, okey, ya digabungkan dengan hamzah yang mati, ya bunyinya, iaitu pergi daripada ya, makhraj ya, iaitu rongga pergi kepada pangkal halkum, ya, hamzah. Kemudian muru, satu-satu. Muru, kum, baik, kenapa berdengung di sana? Iaitu kerana dia ikhfa. Huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, kita baca dengan ikhfa syafawi. Jadi, ya'murukum bis-su'i. Baik. Kenapa baca bis di sini? Bis kerana ba itu bertemu dengan alif lam syamsiah, huruf sin, huruf syamsiah, baca dengan idgham syamsi. Apa yang nak idghamkan? Ba kepada huruf sin. Jadi bunyinya bis. Baik. Kemudian kita pergi bunyi sin bertemu dengan waw sana, kita gabungkan bunyinya su, panjang, 2 harakah kurang-kurang, tetapi tidak. Kita kena baca dengan 4 atau 5 harakah kerana dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, kita baca dengan mad wajib muttasil. Jadi 4 atau 5 harakah. Bisu'i. Hamzah baris bawah. Baik. Kemudian kita bertemu dengan wal fahsya'i. Bisu'i wal fahsya'i. Baik. Perhatikan waw pun bertemu dengan alif lam qamariyah. Maka kita baca wal. Tadi bis iaitu idgham syamsi. Ini izhar qamari. Wal. Kemudian fa itu mati dengan ha. Bunyi fahsya'i. Bila kita panjang sya itu maknanya dia bertemu dengan hamzah, iaitu alif bertemu dengan hamzah, huruf mad bertemu dengan hamzah, baca dengan mad apa? Mad wajib kerana dia bertemu dalam satu kalimah. Kemudian kita teruskan dengan kalimah berikutnya wa taqulu. Saya baca 2 sekali supaya yang pertama ini ada hukum dia, iaitu dia berkaitan dengan kalimah yang kedua bermula dengan huruf ta, itu huruf ikhfa. Maka nun sukun bertemu dengan huruf ta, kita baca dengan ikhfa hakiki. Wa an taqulu qulu. Dia mad asli. Jadi perhatikan di sini mad asli. Sini juga mad asli. 2 harakah. Taqulu, ta je satu. 1, 2, 2. Kemudian kita bertemu dengan kalimah ala, tetapi kalimah lam di sana baris di atas bertemu dengan nama Allah dibaca dengan tebal sebab kerana sebelum nama Allah baris di atas. Tadi baris depan, ini baris atas. Allahi. Allah di sana 2 harakah dengan tebal. Kemudian kita jumpa kalimah ma, tapi la ini di idgham syamsi maknanya. Baca dengan tebal, idghamkan dia lam itu dengan lam di sana. Kemudian ma la, mad asli juga, itu saya tak tunjuk anak panah dia, dia nanti tak tahu mana mad asli alif ke, iaitu memang alif mad asli dia, iaitu satu sini, yang satu lagi di sini. Okey. Itu mad asli hukumnya, bacanya ma la 2, 2. Kemudian kita jumpa kalimah yang terakhir dalam ayat yang ke-169. Ta'lamun. Baik. Jadi, yang terakhir kita baca dengan apa panjang tu? Iaitu dengan ma'rid li sukun. Ingat bila disukunkan huruf yang akhir. Dan sebelum huruf yang disukunkan itu, dia iaitu adalah berhukum mad asli. Maka kita akan baca dia dengan mad arid disukun. Kalau dia lin, maka kita baca dengan mad liyin. Itu sama juga 2, 4 atau 6 harakah. Ta'lamun sadaqallahul azim. Dia dapat semua. Kita dah baca dah ke? Belum? Belum. Alright. Kita baca sama-sama. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim.
Itulah dia ayat 166 hingga 169. Kita berada dalam juzuk yang kedua, siri yang ke-8. Mudah-mudahan saya berharap semua yang mengikutinya daripada mula hingga akhir ini sudah pandai membaca dengan berhukum. Orang boleh baca tetapi bila tanya hukum dia tak tahu. Kebanyakan orang macam tu. Dia belajar ngaji saja, iaitu belajar macam mana nak bunyikan saja. Kemudian macam mana nak baca. Tapi kita belajar dengan berhukum, maka kalau kita tidak ada guru apa semua, kita dah tahu semua hukum yang kita belajar, maka kita boleh membaca ataupun membetulkan pembacaan kita sendiri. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.